Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 25 Oktober 2020 bersama saya Alfairez Cemurin. Berita utama, kesenian merupakan satu manifestasi tamadun yang berperanan besar dalam pembangunan sesebuah negara. Berucap semasa program musical Sarawak Harmoni Hati ke Hati di Kuching malam tadi, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, Kerajaan Sarawak bakal membina sebuah pusat persembahan kesenian serba canggih di Kuching dengan pengubahsuaian Dewan Undangan Negeri Lama. Dalam rancangan Malaysia ke-12, kita membentukkan lebih 200 juta ringgit untuk kita membangunkan semula bangunan Dewan Lama kita dengan mempunyai panggung yang besar dan juga panggung yang kecil dengan alat-alat yang canggih dan juga tempat-tempat riadah hall yang lain. Jadi ini sudah tentu dapat memberikan tapak untuk kita membangunkan kesenian dan budaya kita, insya-Allah. Beliau menambah dengan pembinaan tersebut ia dapat menyelahkan dan mengangkat bakat dan kebolehan anak Sarawak ke peringkat lebih tinggi. Program Sarawak Harmoni yang diadakan di Dewan Undangan Negeri baharu tersebut bertujuan bagi menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan dalam memerangi penularan COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Berita seterusnya, sebuah pusat pengumpulan pemprosesan dan pembungkusan produk pertanian CPPC dirancang untuk diwujudkan di kawasan Tasik Biru. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, dengan adanya CPPC kelak, ia akan memudahkan aktiviti pemprosesan, hiliran dan pembungkusan bagi menghasilkan produk yang menepati piawaian pasaran. Menteri Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak itu menambah CPPC itu nanti akan memenuhi pasaran produk berasaskan pisang di Tasik Biru. And our policy is always to support this program. Jadi Dr. Alvin, saya minta you rancang satu collective processing packaging center untuk kawasan ini supaya kita ada tempat untuk mengumpul. Karena kalau kita biasanya kita tebang dan kita bawa ke rumah dan tunggu dia masak. Tetapi untuk hantar ke Semenanjung atau ke luar negara, dia perlu packaging yang baik, meet the requirement of the market. Jadi maka perlulah dia adakan satu CPPC dan Edwin have the department to work out the plan dari tanah, dan sementara itu kita akan mungkin cari tempat yang sementara. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perasmian Agriculture Community Outreach Program AgriCorp dan Perasmian Projek Tanaman Pisang Berkelompok Singai di Bau pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau memberitahu kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi pembangunan sektor pertanian di Dun Tasik Biru. Jadi saya hari ini meluluskan RM1 juta lagi untuk ditambah dari siapa yang menanam. I agree with yang Muhammad. Kalau tanah sudah keluar, tanah sudah kita punya, jaga tanah itu, tanam barang supaya boleh pendapatan. Terdahulu ketika berucap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Gineb berkata projek penanaman pisang kepok akan meningkatkan taraf penduduk setempat. Jelasnya usaha tersebut sekaligus menjadikan Tasik Biru menjadi antara pengeluar utama pisang kepok di negeri ini. Jadi saya melibatkan diri saya dengan pisang kepok untuk kawasan Tasik Biru. Itulah hasil daripada pembicaraan dan usaha kita dengan kerjasama dengan JKK, 3 buah kampung untuk masa pertama, Kampung Daun, Ngori, Kampung Senibung dan Kampung Tanjung Muhammad. Kita telah berjaya mengumpulkan satu kelompok tanah sebesar dalam 90 lebih ekar untuk dijadikan tanaman pisang berkelompok. Dalam pada itu, beliau merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri yang telah meluluskan dana sebanyak RM500,000 bagi projek pisang kepok di Tasik Biru. Berikut pula, potensi di industri halal semakin meningkat dan merupakan industri yang amat penting serta relevan di Sarawak.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju Majang Rengi berkata usaha proaktif SEDC dalam menganjurkan kursus BEST mesti halal merupakan satu langkah permulaan yang amat penting untuk meningkatkan penglibatan usahawan dalam negeri Sarawak khasnya. Persejalan halal daripada JAIS ini akan lebih mudah untuk diperolehi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah memperolehi persejalan BEST atau mesti daripada KKN. Manakala untuk mendapatkan kedua-dua persejalan ini pula, perniagaan tuan-tuan dan puan-puan mestilah mempunyai lesen perniagaan sama ada daripada majlis daerah, pejabat daerah atau jabatan hasil dalam negeri. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian program BEST Mesti Halal di Bintulu. Dalam pada itu, salah seorang pengusaha makanan yang dikenali Zaitun menyifatkan pentingnya untuk mendapatkan sijil halal bagi keperluan perniagaan pada masa akan datang. Saya mengikuti kursus ini adalah untuk mendapatkan sijil halal dan pengalaman saya sepanjang 2 hari ini adalah banyak. Sebab ini adalah pertama kali saya menyertai kursus seperti ini. Saya berniaga seperti catering, tapi saya perlu untuk juga mendapatkan sijil halal kerana untuk perniagaan saya di masa akan datang. Sementara itu, Simba Entili yang merupakan pengusaha produk berasaskan makanan menyifatkan kursus tersebut sangat bermakna khususnya kepada usahawan bukan Islam dalam mendapatkan sijil halal bagi memudahkan pasaran produk mereka. Kerana saya lama dah dapatkan mesti dan halal tapi belum berkesempatan lah macam mana proses dia. Tapi dengan hari ini 2 hari kita berkursus di Iblis Hotel ni sangat menarik lah. Kita pun dapat banyak info. Kita dah daftar juga produk-produk kita dekat KKM. Cuma kita belum register lagi dengan halal lah. Kerana kita proses first step saya kena buat dari mesti dulu lah. Lepas dapat mesti nanti baru saya go to halal lah. Sekian bersama saya Alfaris Jemurin dalam edisi petang. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.